Assalamualaikum semua. Ni saya ada lakar sedikit lah macam mana rupa bentuk BMC kita. Mungkin ni tak berapa komplit lagi. Mungkin kita boleh bincang lepas ni untuk komplitkan lagi BMC kita. Untuk BMC ni, bila kita ada produk baru kita boleh mulakan BMC kita. Okay, katakanlah sekarang kita dah ada produk kita, nama dia Brain Spa Module. Ni produk kita. Jadi kita akan pindahkan macam mana kita nak pasarkan produk kita ni kepada pengguna. Proses DT tu kita dah lalui, kira dah selesai. Jadi kita nak pasarkan pula produk kita ni kepada pengguna. Jadi kita gunakan BMC. BMC ni dah ada 9 kotak. Kalau kita tengok sini ada 9 kotak. Kat sini. Okey, jadi dan dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah di bahagian ini. Kotak ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni kotak ni bahagian pertama. Bahagian pertama ni adalah untuk bahagian customer. Secara umumnya macam itulah. Okey, untuk bahagian kedua adalah di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagian kedua ni adalah untuk kita sebagai orang kata peniaga. Apakah aktiviti utama kita di bahagian kedua? Okay, itu yang pertama. Jadi untuk ini yang saya belajar untuk membaca BMC ni, kita membaca daripada kanan terlebih dahulu. Kita baca di sebelah kanan terlebih dahulu. Kita bermula bacaan kita daripada customer segment. Okay, kita sekarang dah ada spa module ni, Brain Spa Module. Customer segment kita siapa? Okay, sekarang ni kita ada customer kita guru, pensyarah IPT dan mungkin kita boleh tambah orang yang terlibat dalam bidang pendidikan boleh gunakan Brain Spa Module ni untuk aktiviti mereka, terutamanya motivator dan sebagainya. Okey, tujuan kita guna sticky notes ni adalah supaya bila kita ada perubahan pada idea kita, kita boleh cabut dia lah. Kita boleh cabut dia dan buang dia keluar. Ataupun kalau kita nak pakai balik idea kita ni tadi, mungkin kita nak ambil balik motivator ni sebagai customer kita, kita stick balik di sinilah, kita lekatkan di dalam customer segment. Jadi itu yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada value proposition. Value ni apakah manfaat, benefit yang customer kita dapat daripada produk kita. Jadi apa-apa saja manfaat, value, nilai yang dia dapat daripada produk kita ni, kita letak ideanya di sini. Okey, mungkin yang pertama boleh menyelesaikan masalah mengantuk ataupun boleh menjadikan kelas lebih menarik. Apa lagi lah value yang customer boleh dapat dengan membeli Brain Spa Module ni, kita boleh lekatkan di sini. Okey, itu yang kedua. Kita dah letak kat customer segment, kita letak pula apa nilai yang customer dapat. Okey, kemudian channels ni macam mana Brain Spa Module kita ni, produk kita ni nak sampai kepada customer. Macam mana customer ni nak dapat buku kita? Okey, mungkin kita boleh melalui pos laju ataupun kurier. Kita hantarkan barang kita melalui kurier, ataupun juga mereka boleh mendapatkan daripada ejen-ejen dan kedai-kedai buku berdekatan. Jadi kita pasang ejen lah, kita pasang ejen. Jadi orang nak dapat selain daripada melalui pos, mereka juga boleh mendapatkan kedai buku berhampiran, ataupun kita juga boleh buka melalui social media. Ataupun nak dapat buku ni boleh terus direct kepada FB ataupun Instagram ataupun social media kita. Itu macam mana channel berfungsi. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada customer relationship. Customer relationship maksudnya macam mana kita berhubung dengan customer. Maksudnya lebih kepada selepas jualan. Bila selepas jualan ni mungkin kita akan sediakan goodies lah. Goodies, kalau beli banyak kita bagi dia hadiah percuma. Jadi dengan cara customer relationship kita tu bagus, orang lain boleh recommend kita punya produk kepada kawan-kawan dia. Ataupun kita boleh follow up kepuasan pengguna. Biasanya orang akan tanya kita kan, telefon kita macam mana dengan produk ni. Mungkin juga, ataupun kita membenarkan kad keahlian. Untuk orang yang dapat yang membeli produk kita ni, kita bagi dia kad keahlian, boleh dapat diskaun pada produk yang berikutnya. Macam inilah customer relationship ni berfungsi. Baik, setelah selesai kita bagi idea dekat bahagian ni, kita nak tengok juga macam mana kita nak uruskan penjualan buku ni. Kita tengoklah daripada key activities, key resources dan key partners kita. Okey, kita tengok pada key activities terlebih dahulu.
Okey. Apakah kita punya perniagaan utama ni sebenarnya kita buat apa? Jadi yang pertama kita menjual buku. Tu hari tu kita bincang kan, kita dah ada Brainspa modul, kita buat buku, dan ada lagi satu mungkin aktiviti utama kita adalah mengurus apps. Mungkin kita ada aplikasi kepada Brainspa ni. Lepas tu kita jual dekat orang ramai apps kita ni, dan kita sentiasa, mungkin aktiviti kita adalah update teka-teki ataupun brain games yang terbaru yang ada dalam apps. Dua ni lah mungkin key activities kita. Kalau ada boleh tambah dekat sini lah nanti. Okey, lepas tu macam mana kita nak menjalankan key activities kita ni? Mestilah kita ada key resources. Mestilah kita ada resource ataupun sumber-sumber kita yang kita buat, yang kita ada untuk menguruskan aktiviti kita. Okey, yang pertama mungkin kita ada store buku. Sebab kalau nak jual buku ni bukan boleh jual sikit-sikit kan. Mungkin sekali cetak dalam 5,000 ataupun 10,000 buku, kita ada store buku. Store buku ni mungkin kita kena bayar sewa store ni kan, mungkin sebulan berapa ratus dan sebagainya. Mungkin kalau kita ada kedai yang lebih besar, kita ada resource yang lebih mewah lagi atau lebih besar lagi, iaitu kita ada van ataupun kenderaan untuk mengedarkan atau memberikan buku-buku kita ni kepada pengedar. Ataupun kita ada aset-aset yang dalam kedai kita tu, mungkin kita ada kereta komputer, printer dan lain-lain, ataupun kita ada aset kekal seperti premis, sewa kedai dan sebagainya. Ini kalau ada apa semua kita letakkan di dalam kotak key resources. Kemudian untuk melaksanakan perniagaan mesti kita ada key partner. Mungkin key partner ni adalah sebenarnya maksud dia macam rakan kongsi lah. Rakan kongsi, key partner kita. Mungkin kita ada ejen. Kita bagilah ejen kita dia punya commission berapa dia jual kan. Mungkin key partner kita adalah kedai buku dan pengedar. Mereka tolong jual, tolong kita. Yang ni kalau kita ada key partner yang lain-lain kat sini, kita boleh senaraikan di sini. Kemudian kita akan tengok pada cost structure. Okey, untuk menjalankan perniagaan modul kita ni, kita mesti memerlukan kos kan. Apakah kos yang terlibat? Semua kos yang terlibat dalam perniagaan kita akan letak di cost structure. Mungkin kita ada cost postage. Mungkin kita ada bil-bil semasa. Kalau kita ada kedai tadi, mungkin kita kena ambil kira sewa kedai kan, dan sebagainya, sewa store. Dan kalau kita ada pekerja, mungkin gaji pekerja ni kita kena ambil kira. Jadi daripada jualan kita tu, bila kita dah senaraikan kos ni, hasil jualan tadi kita tolak kepada cost structure, akhirnya kita akan dapat pada revenue. Revenue, keuntungan kita akan masuk kat sini. Itu yang salah satu cara bagaimana nak melihat revenue streams. Ataupun revenue streams ni macam mana kita mendapatkan keuntungan daripada perniagaan Brainspa modul kita. Mungkin daripada kita jual apps tadi, kita boleh dapat keuntungan dengan mengenakan yuran. Apps tu boleh di-download, tetapi kita minta orang bayar lah, mungkin dah RM10 ke, dia bayar. Jadi pendapatan kita dapat melalui usage fee. Ataupun mungkin ada subscription fees. Jadi kalau orang yang subscribe kita punya apps ni, dia nak update, dia kena bayar contoh RM5, dia akan dapat 1,000 lagi brain games yang akan ditawarkan oleh kita. Jadi apa-apa saja yang berkaitan keuntungan ni kita boleh letak di sinilah, revenue streams. Di sinilah BMC ni berfungsi. Andai kata contoh kita akan cabut lah. Contoh kita kata kami tak nak pakai store buku lah. Store buku ni kita tak nak pakai sebab kita punya sewa tu jadi mahal. Jadi kita buang kat tepi ni contoh. Okey, bila kita cabut satu stiker yang lain ni akan terkesan juga. Contoh kita dah cabut stiker store tadi. Jadi kita akan buang dekat sewa. Sebab kita dah tak ada lagi sewa store kan. Lepas tu mungkin terkesan juga dekat bahagian-bahagian lain. Jadi kat mana kita nak letak pula buku kita tu? Kan alternatif dia. Jadi kita boleh letak balik kan. Letak balik kita punya key resources store buku ni tadi, kita masukkan sekali kat sini. Dia akan berubah. Kalau ada satu yang kita tarik ni daripada sini, dia akan memberi kesan yang lain. Jadi BMC ni dia tak stick pada satu cara saja, tetapi dia boleh berubah-ubah mengikut perkembangan semasa. Itulah
macam mana yang saya faham dan sedikit lakaran idea untuk BMC kita, untuk kumpulan kita. Tapi kalau kawan-kawan semua ada idea tambahan untuk macam mana kita buat BMC ni jadi lebih baik, boleh cadangkan nanti dia dalam assignment kita. Terima kasih semua. Maaf panjang sikit video ni. Assalamualaikum.